Selamat ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya, dan kita akan mendapatkan informasi berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua wanita hebat sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah patuh cukai melalui kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan. Dan ada sebab sebenarnya kenapa kita memilih topik ini pada hari ini di Ruang Bicara, dan mungkin ramai juga yang telah pun mengetahui bahawa cukai adalah pungutan atau sejumlah wang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang berkaitan. Dan sudah pastilah tujuannya lah untuk menyumbang kepada keuangan awam, membiayai pembelanjaan negara dan entiti lain, termasuklah perkhidmatan awam seperti pembinaan infrastruktur termasuk elektrik, jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan dan juga yang lain-lain. Dan sesuai dengan topik yang kita pilih hari ini, iaitu patuh cukai melalui kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut bagaimana lembaga hasil dalam negeri Malaysia meningkatkan tahap pematuhan cukai dari masa ke semasa. Dan macam saya katakan, kita ada dua tetamu menemani saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Puan Noraini Mustafa, yang merupakan pengarah Jabatan Khidmat Korporat di LHDNM. Jadi Puan Noraini, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama kali ya? Ya, pertama kali saya berada di Ruang sini Bicara. ada Ruang Bicara. Ya, betul. Tak apa, just relax dan kita kongsikan pelbagai informasi yang menarik bersama dengan penonton-penonton kita. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang pada seorang lagi tetamu, iaitu Puan Nizlin Razwan. Betul ya sebutan tu? Betul, Cik Syakir. Merupakan pengarah bahagian pendidikan cukai di Jabatan Khidmat Korporat LHDNM. Baik, mungkin penting sebenarnya buat permulaan inilah kita mulakan dulu dengan Puan Noraini. Kita faham tentang tahap pematuhan, dan bila kita bercakap tentang isu ini, ianya mungkin merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Tetapi bila kita sentuh tentang tahap pematuhan itu sendiri, ialah dari tahun ke tahun, terutamanya bagi pembayar cukai individu. Apakah setakat ini kedudukannya macam mana? Apakah Puan lihat ianya ada peningkatan ataupun sebagainya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Syakiri, rakan saya Puan Nizlin dan juga para penonton Bernama TV pada malam ini. Ya. Terlebih dahulu saya sebagai penghargaan ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Cik Syakiri dan Bernama TV kerana memberi peluang kepada kami untuk bercerita berkenaan dengan pematuhan cukai melalui pendidikan ni. So sebagai mula bicara ni sebenarnya kami ni adalah dari Lembaga Hasil dan Indonesia. So sedikit nak beritahu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan. So Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia ni adalah sebuah agensi pemungut cukai langsung kerajaan di bawah Kementerian Keuangan dan merupakan menjalankan tugas yang satu tugas dan amanah yang amat berat sebenarnya untuk memastikan kelangsungan pembangunan dan kemakmuran pembangunan dan juga kemakmuran negara kita tercinta. Betul. Inilah ya. Jadi sebelum saya pergi kepada tahap pematuhan tu, saya nak ingin kongsikan bersama-sama sumbangan hasil cukai langsung kepada negara lah Kalau kita lihat dari tahun 2020 sehingga 2022 ni setakat ini sumbangan kutipan cukai negara ni adalah langsung ni adalah sebanyak 50% untuk hasil negara. Maknanya kita menyumbangkan about lebih kurang 50% untuk tahun 2020 dan 2021 ni sebanyak 55.7% dan ia juga merupakan satu tanggungjawab yang
mana sangat besar kepada negara, kerana tanpa kutipan cukai tersebut pembangunan dan juga penyelenggaraan negara tidak dapat dilaksanakan lah ya. Dan umumnya tahap pematuhan cukai di negara kini memang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan boleh dikatakan agak memuaskan. Dan kalau dilihat dia punya catatan kutipan cukai ini telah pun melepasi 100 bilion setiap tahun. Kalau kita tengok daripada tahun 2019 tu kutipan adalah sebanyak 145.1 juta bilion ringgit, dan tahun 2020 ada penurunan sedikit sebab kita pun faham dalam keadaan pandemik tetapi pada tahun 2021 kita bounce balik, kita pun telah mencapai sebanyak 144.1 bilion ringgit Malaysia. Dan untuk tahun 2022 kita masih ada lagi sedikit masa ni, hari ni baru 13 hari bulan, masih ada lagi, dan kita dapati bahawa kutipan cukai ini adalah sangat positif, dan insya-Allah saya tak boleh nak reveal lagi tapi insya-Allah kita boleh mencapai sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan lah. Dan bila tadi Cik Syarkawi bercakap berkenaan dengan tahap pematuhan cukai lah kita boleh juga lihat tahap pematuhan cukai di kalangan pembayar cukai individu, yang mana ia juga semakin meningkatlah saban tahun statistik borang nyata, iaitu borang yang dikembalikan oleh pembayar cukai melalui saluran e-filing dapati daripada tahun 2019 telah meningkat daripada 3.71 juta kepada 3.75 juta, dan seterusnya 2021 3.81 juta. Dan untuk tahun 2020 ni sehingga 30 November yang lalu telah pun mencapai sebanyak 3.895 juta lah Jadi dia nampaknya agak bagus. Bagaimanapun jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, mungkinlah ia belum mencapai tahap negara-negara maju tersebut. Dengan itu kita tetap akan berusaha, sentiasa berusaha untuk menambah baik pendekatan-pendekatan sedia ada ni supaya dapat meningkatkan pematuhan secara sukarela tersebutlah. Dan LHDN juga percaya bahawa masyarakat masa kini sudah pun semakin faham dengan kepentingan cukai, bukan sahaja kepada negara, malah kepada seluruh rakyat Malaysia lah Dan asas kutipan cukai, dengan asas kutipan cukai yang mencukupi ini, insya-Allah kerajaan kita akan dapat menampunglah segala perbelanjaan, pembangunan dan belanja mengurus berdasarkan kepada belanjawan yang telah ditetapkan setiap tahun. Sesuatu yang menarik ialah kita juga harus mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atas segala usaha yang dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan tahap pematuhan di kalangan pembayar cukai. Tetapi saya percaya dalam usaha ini juga banyak program-program yang telah pun disusun atur, terutamanya untuk meningkatkan sendiri kecekapan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sendirilah, supaya menjamin ataupun meningkatkan perkhidmatan dan sekaligus akan memudahkan, saya percaya, urusan pembayar cukai menjalankan tanggungjawab mereka. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Puan. Ya, betul. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, sebagai sebuah agensi penting dalam yang diberi tanggungjawab terhadap pentadbiran cukai langsung negara, maka menjadi tanggungjawablah LHDN ini untuk memastikan kerajaan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi demi menjamin kelancaran setiap program pembangunan negara lah Dan kami sentiasa konsisten untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami. Maka setiap dasar dan strategi yang kita rangka adalah berdasarkan keutamaan kepada pelanggan kita, iaitu pembayar cukai lah Dan sebagaimana yang dinyatakan tadi, kita telah mencapai hasil kutipan yang agak memberansangkan, iaitu 100 bilion ringgit Malaysia setiap tahun mulai tahun 2011 lagi sehingga kini, dan ia bukan satu pencapaian yang cemerlang yang akan kita teruskan dan
dari segi mengekalkan pencapaian cemerlang ini, kami sentiasa merangka strategi untuk memudahkan. Yang penting sini adalah untuk memudahkan pematuhan cukai secara sukarela, berteraskan inovasi yang kita laksanakan secara dalaman berdasarkan sumber-sumber yang kita ada lah. Dan of course ataupun sentiasa di peringkat HNM ni melaksanakan penambahbaikan yang berterusan. Bila kita cakap berkenaan dengan pematuhan sukarela ni, kalau dulu mungkin kita kata pematuhan sukarela ni penguatkuasaan, compliance, tapi sebenarnya compliance ni dia bukan enforcement. Yang kita nak ni ialah cooperative compliance. Maksudnya bersama-sama kita menjalankan hak dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kepada negara dengan menjadi pembayar cukai yang melaksanakan tanggungjawabnya mengikut peruntukan undang-undang. So jadi untuk memastikan, memudahkan atau meningkatkan kecekapan ni di peringkat HNM, kita bertanggungjawab untuk memudahkan proses-proses yang berkaitan kepada pembayar cukai untuk diorang melaporkan dan membuat pemfailan, juga memastikan bahawa proses yang pembayar cukai perlu tu adalah cepat, tepat dan yang penting kat sini kita nak pastikan pembayar cukai tu tahu, faham dan percaya kepada apa yang dipertanggungjawabkan sebagai seorang rakyat Malaysia berdasarkan peruntukan undang-undang negara kita lah. Jadi kalau kita tengok pada compliance model lah, kalau compliance model ni dia ada mungkin yang orang yang dah memang patuh. Sekolah yang patuh ni, tugas kita di HNM adalah memastikan dia punya proses untuk dia patuh tu lebih dimudahkan. Kan? Bila Puan sebut tentang proses, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Saya juga tertarik hati dengan apa yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, iaitu penyediaan perkhidmatan percukaian dalam talian. Ya, ini mungkin memberikan satu kemudahan yang mungkin cukup selesa sebenarnya kepada pembayar-pembayar cukai. Mungkin Puan Nurani boleh bercerita sedikit tentang perkara ini sebelum saya dapatkan juga pandangan daripada Puan Nezlin Redwan yang senyum saja sepanjang kita bercakap ini. Silakan. Ya betul. Strategi kita dalam meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan sekaligus memudahkan urusan pembayar cukai ini adalah dengan menyediakan pelbagai kemudahan yang boleh dicapai secara atas talian dan digital. Di bawah kami inisiatif iaitu Go Digital for Future Services. So di bawah inisiatif ni Lembaga Hasil menawarkan 28 perkhidmatan dalam talian dan juga 6 aplikasi kepada pelanggan, khususnya pembayar cukai lah. So kita ada yang terkini yang kita ada tu ialah MyTax. Dalam MyTax tu pelbagai perkara boleh dirujuklah. Ada e-ledger, ada e-daftar, kemaskini dan bayar hasil. Dan dalam MyTax ni sebenarnya sangat mudah. Bila kita dah login tu dah boleh terus buat semakan. Kalau ada sekatan perjalanan bagi mereka yang mempunyai tunggakan cukai, boleh lihat dia punya baki cukai. Boleh juga tengok jumlah bayaran balik yang perlu dibuat oleh HNM, dah dibayar ataupun belum, tarikh-tarikh perhantaran borang BE kita ataupun bayaran hasil, itu apa yang kita telah bayar. So untuk perancangan tahun 2023 ni kita juga akan menambah baik perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian ni, dan perkhidmatan-perkhidmatan ini apabila dilancarkan kelak kita akan maklumkan dah dalam kenyataan media dan bagi sistem-sistem ataupun platform dalam talian yang kita ada ni boleh dilayari melalui sistem MyTax ni lah, yang merupakan pusat gerbang maklumat dan one stop center. Kat situ semuanya dah ada dah. Segalanya boleh dirujuk terus kat situ. Okey, menarik.
Baik, kita bagi peluang kepada Puan Norani untuk berehat dulu, minum dulu. Kita juga nak dengar informasi seterusnya daripada Puan Nazlin Radzwan. Ini menarik jugalah Puan Nazlin ya. Bila saya lihat bahawa banyak sebenarnya program-program telah pun dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sendiri dalam usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran dan pematuhan cukai, terutamanya iaitu di peringkat awal lagi. Dan saya difahamkan bahawa pendekatan juga dilakukan terhadap golongan pelajar kerana mereka merupakan golongan yang mungkin pada satu hari nanti juga akan menjadi pembayar cukai. Jadi mungkin kita dapatkan pencerahan sedikit informasi berkaitan dengan isu perkara ini sebenarnya. Silakan Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya juga turut ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Syakawi dan juga tim bernama kerana sudi menyelitkan saya juga dalam sesi ruang bicara pada malam ini. Baik, berkaitan dengan soalan pada Encik Syakawi tadi berkenaan dengan manfaat pembelajaran cukai atau pendidikan cukai kepada golongan muda ya. Baik, dalam konteks pembelajaran cukai atau pendidikan cukai, perhatian memang perlu diberikan ke arah memperkenalkan akhlak dan moral percukaian ataupun tax morality sejak di peringkat awal persekolahan atau awal pendidikan lagi, sebab ia akan membentuk satu sikap dan pemahaman yang betul tentang cukai. Jadi sekiranya moral percukaian itu tidak didedahkan dari awal, maka kita khawatir kejahilan terhadap tanggungjawab cukai itu akan berlaku, yang akhirnya akan mengakibatkan masalah pematuhan cukai di kalangan masyarakat dalam jangka masa yang panjang atau secara berterusan. Jadi disebabkan itu pembelajaran cukai yang dilaksanakan pada sejak awal pendidikan lagi, sebenarnya dia akan memberi kesan dan manfaat yang besar ya. Dalam pertamanya kita melihat dalam melahirkan warga negara yang memahami hak dan tanggungjawab mereka. Hak dan tanggungjawab percukaian ini maksudnya kalau tanggungjawab tu mereka faham yang mereka perlu melunaskan tanggungjawab cukai mereka kerana mereka telah ada ilmu, iaitu wang cukai itu sebenarnya akan digunakan dalam perbelanjaan mengurus dan pembangunan negara sebagai contoh. Dan satu lagi, mereka juga akan faham tentang hak mereka, hak yang mereka akan dapat apabila membayar cukai. Mereka juga patut menikmati manfaat dari hasil cukai. Jadi mereka faham sebab itu. Dan juga kita melihat daripada perspektif yang lain pula, kita lihat pada kanak-kanak sekolah rendah katakan. Jadi pendedahan dari peringkat awal juga sangat penting supaya kanak-kanak ini mereka tahu ke mana wang cukai ibu bapa mereka contohnya dibelanjakan. Jadi mereka akan faham sumbangan daripada wang cukai itu itulah yang akan membina sekolah-sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi di sini maksudnya kita memberi pemahaman pembelajaran dari peringkat sekolah juga. Jadi apabila telah ada pemahaman daripada awal, jadi mereka sudah faham sekolah-sekolah ini sebenarnya hasil daripada wang cukai itu sendiri. Sedikit penjelasan Puan Nazlin ya, bagaimana program ini dilaksanakan terutamanya untuk murid-murid itu sendiri? Apakah melalui mata pelajaran tertentu ataupun macam mana? Okey, berkenaan dengan mata pelajaran yang telah ada ya sekarang ni, baik juga Encik Syakawi bertanya benda ni sebenarnya kerana pada tahun 2021 kalau tak silap saya, di peringkat sekolah menengah ya, telah ada pembelajaran tentang cukai ini sendiri diterbitkan dalam kurikulum baru di bawah KSSM ya, apabila tukar KBSM kepada KSSM. Jadi itu merupakan satu kredit lah yang saya berikan kepada mantan-mantan pengarah yang terdahulu kerana untuk menulis buku atau kurikulum ni mengambil masa kan Cik Syakawi. Jadi alhamdulillah kita dah nampak perkara itu telah diterjemahkan. Jadi sukatan mata pelajaran itu telah diajar di tingkatan 5, terutamanya untuk batch KBAT. Batch KBAT tu tahun 2021, di mana mereka juga telah didedahkan dengan subjek
percukaian pendapatan, saya rasa bukan saja percukaian, mereka juga belajar tentang insurans dan sebagainya. Jadi itu satu pendidikan awal kepada golongan muda ini, kerana kita faham mereka juga ada tanggungjawab yang besar. Kalau kita lihat sekarang ni umur 18 tahun pun telah diberi mandat untuk mengundi. Jadi apabila mereka sudah berusia dalam 18 tahun, mereka diberi mandat sebegitu, maksudnya adalah lagi penting dan lagi perlunya mereka mendapatkan literasi dari segi percukaian. Bukan saja literasi dari segi politik, tapi literasi percukaian juga perlu dipupuk daripada seawal 18 tahun. Tidak macam kita dulu kita dulu pun tak tahu pasal cukai ni seawal itu. Betul. Okey, kita akan sambung lagi Puan Nazlin dan juga Puan Noraini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tetapi kepada anda jangan ke mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi, tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku. Ayah, nah. Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Bashir! Tolong! Bawa sini, Mas. Satu kali isyarat kecemasan melalui PLB telah disahkan. Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over. Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami. Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan. Ya bang, memang saya tahu. Itu kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Saya maklum perkara tersebut. Kita bayar cukai daripada wang yang kita dapat. Bukan ikut kejaya. Selagi pendapatan belum layak, tidak perlu bayar cukai. Saya mula menyimpan resip perbelanjaan saya. Saya daftar diri secara online. Memang sangat senang. Saya tahu saya memang guna. Laman web dia senang nak ingat. mytax.hasil.gov.my. MyTax ni memudahkan pembayaran cukai saja. Senang sangat. Tak payah keluar rumah. Bayar hasil. E-filing. Bayar hasil. Bayar hasil. E-filing. E-filing. Mudah. Selamat. Terjamin. Mudah. Senang. Cepat. Jangan tanggung. Buat sikit-sikit. Walaupun sedikit saja kita membayar cukai, ini tetap menjadi sumbangan kepada negara kita. Ini ikhtiar kita untuk bangunkan negara. Kita beri manfaatnya kepada kita juga. Okey, menarik video yang kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau kita lihat Puan Noraini, tadi pun sesuatu yang cukup menarik juga disebut oleh Puan Nazlin lah, tentang memberi kesedaran ataupun awareness itu sendiri. Tetapi saya tertarik hati bila kita sebut tentang istilah awareness, education dan juga services itu sendiri. Bagaimana kita nak kaitkan tiga aspek ataupun tiga ciri penting ini dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada pembayar-pembayar cukai sebenarnya? Okey. Bila kita bercakap berkenaan dengan awareness, education dan services ni, sebenarnya memang itulah strategi LHNM. Ya, kita nak meningkatkan tahap pemahaman dan kesedaran cukai ni. Kalau kita lihatlah kita sebagai seorang pelajar pun kita mesti kena tahu. Kita kena tahu, dan bila nak tahu tu dia perlu diajarlah. Kemudian bila dah tahu, kita nak
perjelaskan. Dia mesti ada pemahaman terhadap perkara tersebut, dan apabila dia dah faham, barulah kita percaya. So dalam konteks yang sama juga, AES ni ialah kita nak meningkatkan kesedaran melalui awareness. So kita kena banyak membuat aktiviti-aktiviti yang sekarang ni kita laksanakan adalah libat urus ya, dengan individu, syarikat, profession, dan juga kita melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan cukai. So dalam konteks ini apabila kita membuat penguatkuasaan melalui AES ni, ataupun kesedaran pendidikan cukai melalui AES ni, dia akan mengubah macam Puan Nazlin dia maklumkan tadi, dia akan mengubah norma sosial dan budaya cukai yang lebih positif. Maknanya lebih generasi muda ni nanti akan lebih faham. Dia tahu peranan, dia tahu apa tu cukai, dia tahu apakah peranan cukai itu sendiri, dan dengan itu dia akan terbitlah orang kata percaya, trust dan daripada situ bila dia dah trust, barulah akan wujudnya patuh secara sukarela itulah. So dari segi ini kita mengubah strategi kita ni, bukan sahaja kepada pembayar cukai sedia ada tu, tapi kita dah mula dari bawah. Bak kata pepatah, menentu buluh biarlah dari rebungnya. Itulah yang kita dah adakan pendidikan dengan daripada peringkat sekolah menengah, institusi pengajian tinggi yang merupakan orang kata potential taxpayers. Mereka berpotensi untuk menjadi pembayar cukai di masa hadapan lah. So dalam konteks ini juga, apabila kita melaksanakan program-program yang seperti ini ni, kita banyak melibatkan orang kata pembelajaran, program-program yang kita buat secara kita ada taklimat, kita ada seminar, tapi kita juga ada kolaborasi dengan institusi pengajian tinggi yang mungkin nanti Puan Nazim boleh ceritakan berkenaan dengan hasil your tax buddy yang tu yang kita dah buat program-program tersebut So jadi di peringkat ini kesedaran tu merupakan satu yang penting. Tapi kalau dia sedar je tapi dia tak faham dengan peranan dan tanggungjawabnya, maka kadar kepatuhan tu tidaklah orang kata tinggi. Dia tak secara dia taklah secara sukarela. Yang pentingnya yang kita nak ni ialah pematuhan secara sukarela, kerana dia dah faham, dia dah tahu, dia dah trust, dan dia akan jadi secara automatik. Dan sebenarnya ini merupakan satu tanggungjawab yang perlu ada dalam semua rakyat Malaysia untuk pastikan kemakmuran negara lah. Mungkin Puan Nazlin, antara kita juga nak berkongsi bersama dengan Puan program-program yang telah pun berjalan setakat ini, dan secara pribadi pun apakah Puan Nazlin berpuas hati dengan sambutan yang diterima, tetapi yang lebih penting sekali adalah tentang awareness yang ingin diwujudkan itu berhasil dijayakan seperti apa yang diharapkan. Puan Nazlin. Baik. Saya ceritakan dahulu program yang kita nak fokuskan Baik, seperti yang telah kita kongsikan dari awal tadi, memang LHDN sentiasa committed untuk memberikan yang terbaik berlandaskan kepada elemen AES tersebut. Jadi bagi tujuan perkongsian topik malam ini, saya akan fokuskan kepada program libat urus LHDN bersama generasi muda waris negara ni. Sebab kita ceritakan tadi berkenaan dengan pendidikan awal kan. Jadi saya akan fokuskan di situ. Jadi seperti yang telah dimaklumkan, pada awal tahun ini kita telah pun berjaya memperluaskan program hasil Your Tax Buddy atau singkatannya HYTB, di mana sasaran kita ialah golongan mahasiswa atau usahawan siswa di Institut Pengajian Tinggi. Ini susulan daripada peningkatan bilangan usahawan dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Jadi secara ringkasnya, kami di Lembaga Hasil telah selaraskan program ini dengan pelan tindakan keusahawanan institusi pengajian tinggi tahun 2021 hingga 2025 di bawah
Kementerian Pengajian Tinggi dengan menekankan aspek kepentingan ilmu percukaian supaya mahasiswa ini dia akan menjadi usahawan yang holistik yang berdaya saing serta mempunyai profil percukaian juga yang bagus. Selain daripada profil keuangan, dia juga mempunyai profil percukaian yang lebih bernilai dan mungkin saya sentuh sikit objektif HYTB ini sudah tentunya untuk mendidik usahawan siswa ini tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai dan juga kita cuba memupuk supaya sikap pematuhan cukai itu terbit di dalam diri mereka secara sukarela, bukan secara paksa rela. Jadi sebab itu kita kena ada pendekatan-pendekatan tersebutlah kerana budak-budak ni kadang-kadang mereka selalu mempunyai stigma-stigma negatif sebenarnya kepada lembaga hasil sendiri Jadi apabila kita ada platform bersama dengan students ni, jadi kita boleh menangkis stigma-stigma tersebut dengan memberi info dan maklumat percukaian yang tepat apabila kita ada one-to-one. Maksudnya kita sendiri berdepan dengan mereka, mendekati mereka. Dan salah satu lagi objektif kami di bawah HYTB ni untuk melahirkan golongan usahawan yang cakna cukai serta mampu menjadi duta percukaian kepada lembaga hasil sendiri. Dan juga mungkin saya sharekan juga iaitu program HYTB ini sebenarnya lembaga hasil telah meneroka peluang untuk bergerak seiring dengan negara berpendidikan tinggi dan berdaya maju seperti yang telah digariskan oleh OECD sendiri, iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development, di dalam artikel terbitan mereka yang bertajuk The Need for Tax-Based Education, di mana keperluan untuk engagement with the youth is very important. Jadi kita sebenarnya telah bergerak seiring dengan negara-negara maju ini, di mana kita telah ada pendekatan mengadakan program-program seperti ini. Dan sebenarnya Cik Syakawi, kita bukan saja ada program HYTB ini, kita telah mempelbagaikan juga pelibatan golongan muda ini dalam program-program kita. Saya sebut antaranya program Sahabat Hasil. Program Sahabat Hasil ni di mana kita menjemput pihak IPT dan juga kadang-kadang sekolah menengah datang ke premis kita untuk mereka mengenali hasil dengan lebih mesra, kerana kita nak tukarkan stigma mereka. Orang hasil ni tak pergi hasil dulu pun takut nak pergi pejabat betul. Kita dah lebih friendly lah sekarang ni. Nak wajah dia orang kata smiling taxman. Betul. Ada lagi. Dan juga kita ada program kolaborasi bersama Malaysian Financial Planning Council, di mana di sini win-win lah, sebab kalau kita adakan program sendiri, orang tak nak datang program lembaga hasil ni. Jadi kita perlu ada kolaborasi. Contohnya kolaborasi kami bersama MFPC ni, mereka menyediakan golongan belia dan kami menyediakan taklimat, terutamanya tentang manfaat cukai dan juga platform untuk menggunakan percukaian digital. Dan satu juga yang kita ada dalam senarai program kita termasuklah pertandingan percukaian, anjuran bersama dengan firma cukai seperti Ernst & Young dan yang terbaru Deloitte. Jadi kerjasama dengan Ernst & Young ni sebenarnya dah lama, 10 tahun kita adakan program tiap-tiap tahun dinamakan EY Young Tax Professional of the Year, di mana LSDN terlibat juga untuk mendedahkan kepada pelajar universiti dan lepasan universiti kepada senario percukaian serta pengetahuan praktikal sebenar, di samping kita menjadi juri untuk memilih peserta yang terbaik untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa contohnya. Jadi dan ini perancangan baru untuk tahun depan, insya-Allah kita cuba untuk melahirkan duta LSDN di kalangan pendidik, iaitu kolaborasi kita dengan Institut Pendidikan Guru di mana dengan hasrat apabila guru-guru ini telah keluar dari institut dan berpindah ke sekolah-sekolah, jadi mereka nanti akan membantu kami dalam mewujudkan bahan-bahan material intervensi untuk pendidikan cukai sendiri. Jadi itulah hasrat kami dan itulah antara program-program yang saya boleh kongsikan. Menarik sebenarnya. Saya tertarik hati sebenarnya Puan Izlin dan juga Puan Nurani bila kita bercakap tentang duta lembaga hasil dalam negeri Malaysia di kalangan pendidik itu sendiri. Ini sesuatu yang saya anggap sebagai satu langkah yang cukup inovatif yang dilakukan oleh lembaga hasil sendiri.
Apakah Puan Norani dan juga Puan Izlin yakin bahawa matlamat yang ingin dicapai itu sebenarnya boleh dicapai seperti apa yang dihajatkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sendiri? InsyaAllah kita yakinlah sebenarnya kerana usaha-usaha ni adalah usaha-usaha untuk memastikan bahawa di kalangan pembayar cukai ataupun rakyat Malaysia ni faham dengan fungsi dan tanggungjawab. Jadi kalau kita lantik contohlah guru-guru ni sendiri dah menjadi duta kepada cukai ni kan. Secara tak langsung dalam pendidikan ilmu di sekolah-sekolah ni akan disebarluaskan perkara tersebut dan sebagai seorang guru yang akan mendidik anak-anak ni selalu kadang-kadang anak-anak ni dia dengar lagi cakap cikgu daripada cakap mak dengan ayah kita kan. So dekat sini kita yakinlah bahawa program-program sebegini ni akan memberi impak yang lebih positif dan sebagaimana kita tahu pun memang pendidikan ni yang bermula daripada awal ni akan memberi impak yang lebih positif kepada segala usaha yang kita nak capai lah. So dengan ini kita mengharapkan nanti sebagai duta cukai oleh para pendidik atau guru-guru ni akan meniup semangat yang lebih positif dan memberi impak yang lebih positif kepada kesedaran dan pemahaman terhadap fungsi dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang menarik juga Puan Izlin selain daripada menggunakan golongan pendidik ini sebagai duta, ada juga rakan-rakan saya yang suruh bertanya lah, kenapa tidak juga kita gunakan golongan-golongan lain seperti community leaders misalnya untuk sama-sama terlibat sebagai duta dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada pembayar-pembayar ataupun kepada rakyat yang harus membayar cukai itu sendiri. Jadi apakah itu juga mungkin boleh difikirkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri agaknya? Ya, itu juga merupakan salah satu cadangan yang mungkin kita akan cuba teroka di masa-masa akan datang. Kerana kalau kita lihat sekarang ni seperti yang saya ceritakan sebentar tadi, fokus kami buat masa ini untuk pendidikan cukai ini memang kita berikan kepada golongan muda. Kita lebih fokuskan kepada pihak golongan muda ini kerana kita percaya golongan muda ini apabila mereka telah diterapkan dengan kefahaman tentang pematuhan cukai itu, ia akan sangat-sangat membantu dalam tempoh jangka sederhana dan jangka panjang nanti. Sebab kalau kita bercerita tentang pematuhan cukai, saya ceritakan sikit Cik Syakawi. Pematuhan cukai ini sebenarnya ada 4 perspektif atau 4 area, iaitu pertamanya pematuhan cukai dari segi mendaftar sebagai pembayar cukai. Keduanya, melaporkan pendapatan yang sebenar. Ketiga, memfailkan borang cukai atau dalam kata lain membuat e-filing lah kan, menghantar e-filing tu. Dan keempat, dari segi membayar cukai yang sepatutnya dalam tempoh yang sepatutnya. Jadi apabila kita telah memberi orang kata pemahaman tentang pematuhan cukai ini, jadi saya rasa penekanan awal kita dah beri. Jadi untuk golongan muda ni sudah tentulah mereka akan melakukan perkara yang betul. Apabila mereka melakukan perkara yang betul, jadi insya-Allah kita dapat menyaksikan peningkatan kadar pematuhan cukai dalam masa yang dalam tempoh sederhana dan panjang inilah. Kerana kita percaya mereka ini telah diberikan literasi cukai tersebut. Dan juga apabila ini berlaku, kita pun menjangkakan penurunan kes-kes pengelakan cukai yang disebabkan oleh sikap ignorance atau sikap saya tak tahu pun pasal cukai ni. Banyak kita terima tu tak ada orang yang nak bagi tahu saya. Jadi hasrat kita sebenarnya untuk melihat masyarakat akan lebih positif dalam mengekspresikan perasaan bangga mereka apabila mereka melaporkan pendapatan cukai mereka, membayar cukai mereka rasa bangga seperti kita lihat dalam Facebook dan sebagainya. Bangga menunjukkan kekayaan, tetapi apa salahnya bangga untuk menunjukkan yang saya membayar cukai kerana ini tanggungjawab supaya saya kepada negara. Jadi manfaat ini yang kita cuba zahirkan apabila kita memberi pendedahan sejak awal lagi. Sebab tu konsentrasi kami memang ke arah golongan muda sebenarnya. Bila Puan cakap tentang golongan muda, barangkali Puan Norani satu saya anggap sebagai satu sikap ataupun satu persepsi di kalangan pembayar rakyat Malaysia yang harus membayar cukai ataupun wajib membayar cukai. Mereka menganggap ianya sebagai satu beban.
Bagaimana kita nak menghilangkan stigma seperti ini sebenarnya yang bermain dalam pemikiran mereka, yang bermain dalam kehidupan harian mereka, menganggap mereka cuba mengelak membayar cukai kerana mereka menganggap cukai itu sebagai satu beban. Okey, bila kita bercakap beban ni, dia seolah-olahnya satu tanggapan yang negatif lah. Tanggapan negatif ni sebenarnya memang agak sukar untuk kita ubah, tapi kita perlu uruskan dan kita perlu kurangkan lah. Dan tanggapan-tanggapan negatif ni sebenarnya berlaku apabila salah faham ataupun kurang faham, tidak mendapat maklumat yang sepatutnya. Memang kita tak nafikan, memang ada yang beranggapan sedemikian lah. Jadi tidak sepatutnya kita tidak jadikannya sebagai satu beban sekiranya kita dah faham. Apa yang kita faham ialah tentang konsep cukai ni ialah dia merupakan satu bentuk kerjasama antara rakyat dan juga kerajaan untuk kepentingan bersama, di mana cukai-cukai yang terima tu diserahkan balik, digunakan untuk rakyat. Jadi kalau kita tengok konsep dia tu, bila cukai pendapatan ni dikenakan kepada pembayar cukai ni, yang mana jumlah pendapatan yang layak dikenakan cukai sahaja, bukan yang tak layak dikenakan cukai. Jadi bila dah dilaporkan, dah menolak daripada pelepasan-pelepasan yang ada, so jumlah itulah yang kita kenakan cukai. Dan mungkin sebabkan tak faham konsep tersebut, maka itulah timbulnya stigma yang negatif ni lah. Jadi apa yang saya nak nyatakan bahawa pemahaman tentang kepentingan cukai untuk memastikan semua agenda pemulihan dan pembangunan negara tu dapat direalisasikan, dan kesedaran ini perlu kita terapkanlah. That's why, sebab itu kita mengambil konsep tadi AES, Awareness Education and Services, sebab kita perlu menjelaskan tanggungjawab ataupun pemahaman ni, supaya tanggungjawab tu, pematuhan tu dapat dilaksanakan secara sukarela. Okey. Menarik. Baik, kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa juga semakin suntuk sebenarnya, tetapi insya-Allah mungkin sempat lagi saya lontarkan beberapa lagi persoalan-persoalan yang ingin kita kongsikan bersama dengan kedua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir, kembali semula Ruang Bicara bernama TV. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pembebasuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan, dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, kita masih lagi bercakap tentang patuh cukai melalui kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan, dan kita hampir-hampir sebenarnya tak banyak lagi masa yang tinggal, hampir-hampir di penghujung. Tetapi mungkin menarik jugalah kalau kita dapat jaminan daripada Puan Nizlin Razwan. Kita tahu bahawa lembaga hasil dalam negeri Malaysia akan terus memberikan perkhidmatan terbaik sebenarnya, dan perkhidmatan terbaik sebeginilah yang diperlukan sebenarnya untuk dilihat oleh rakyat, dan akhirnya mereka juga akan menjadi rakyat yang begitu selesa untuk membayar cukai dan sebagainya. Boleh kita kongsi bersama dengan Puan Nizlin program-program ataupun perancangan yang telah pun disusun atur sebenarnya? Baik. Sebagai sebuah agensi kerajaan yang berfungsi sebagai tulang belakang yang menjayakan setiap inisiatif yang terkandung dalam belanjawan negara dan juga rancangan pembangunan negara, kami memang kekal sentiasa komited dengan memberikan penekanan khusus ke atas AES dan juga publicity yang meluas
tentang perkhidmatan dan kesungguhan LHDNM untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Ini juga terkandung sebenarnya dalam ikrar pegawai LHDN sendiri. Jadi sebenarnya kedua-dua entiti ini, Cik Syakawi, di antara LHDN dan pembayar cukai ni, kami dan kita ni saling memerlukan antara satu sama lain sebenarnya. Sebab LHDN ini bertanggungjawab untuk menyediakan prasarana dan infrastruktur yang baik dan sempurna supaya para pembayar cukai mereka mudah untuk menjalankan tanggungjawab. Jadi sebenarnya dia simbiosis lah. Dan dengan memperluaskan lagi AES itu, iaitu kesedaran, pengetahuan dan perkhidmatan tentang cukai secara konsisten, ini akan tentunya memberikan pengalaman yang baik atau pleasant customer experience ya kepada pembayar cukai. Iaitu kita memastikan agar perkhidmatan kita itu tidak menyulitkan pembayar cukai, tidak mengelirukan dan semuanya mudah dan teratur saja. Itu sebenarnya kita punya hasrat dan matlamat. Dan juga saya ulang balik, kita ingin melihat masyarakat lebih positif dalam mengekspresikan kebanggaan mereka apabila mereka dapat melunaskan kewajipan. Cuma dalam hal ini juga kami turut terbuka kami turut terbuka untuk menerima sebarang aduan, cadangan dan juga maklum balas sekiranya ada perkhidmatan yang dirasakan tidak adil, contohnya yang lewat yang ditindakan dan apa saja bentuk kemusykilan dari segi percukaian dan perkhidmatan yang kami tawarkan, kami terbuka sebab nak memberi yang terbaik ni kan. Jadi kita perlu terbuka pintu sebenarnya. Betul. No wrong no, insyaAllah. Untuk sebarang rungutan dan sebagainya. Betul. Dan sebenarnya ada 3 salurannya untuk apa-apa saja bentuk balon balas, cadangan dan aduan boleh dilaporkan terus kepada kami. Ada 3 saluran tersebut, iaitu pertamanya borang maklum balas pelanggan yang boleh capai di portal rasmi kami dan juga hasil K-Line di talian, saya pun dah hafal nombor dia, 89111000 dan juga hasil live chat. Jadi ini adalah 3 saluran utama kami untuk apa saja bentuk maklum balas, aduan dan sebagainya. Jadi pembayar cukai di luar sana, kita harap maklum bahawa LHDN sentiasa menghulurkan bantuan lah, laporkan apa saja sebarang kesulitan kepada kami agar kami dapat mengambil tindakan segera ke atas isu yang dilaporkan tersebut. Okey, bila Nazlin sebut tentang aduan, saya pun nak mengadulah. Ini mewakili pihak-pihak tertentu, individu tertentu. Kebelakangan ini ialah kita tak dapat lari daripada zaman teknologi yang sudah pun berubah. Scammer menggunakan lembaga hasil dalam negeri juga sebagai bahan untuk mencari mangsa-mangsa mereka, dan ini telah pun banyak aduan sudah pun saya percaya diterima oleh lembaga hasil dalam negeri. Jadi apa tindakan yang dibuat oleh LHDN sendiri dalam mengatasi isu seperti ini, Puan? Untuk scammer ni memang dia tak berhentilah memang saya sendiri ataupun kami pegawai lembaga hasil pun terima panggilan daripada scammer berkenaan dengan lembaga hasil. Mereka ni dari lembaga hasil Jadi perkara ni sebenarnya kita sukar untuk nak tangani secara individu lah, tapi apa yang kita boleh laksanakan ialah kita pemakluman ingin pesanan kepada rakyat Malaysia dan juga pembayar cukai di luar sana bahawa lembaga hasil dalam negeri Malaysia tidak membuat panggilan daripada nombor peribadi. Dia tak guna nombor handphone lah. Dia mesti dari pejabat. Jadi kalau terima panggilan daripada nombor handphone dan sebagainya, apa yang kita syorkan adalah semak terus dalam kita punya MyTax. Sebenarnya MyTax ni dah boleh download pun dalam kita punya aplikasi telefon tu, dan pada masa yang sama tu sebenarnya dah boleh tengok dah adakah apa yang diberitahu oleh scammer ni ada benar ataupun tidak. Sebab semua maklumat tentang kutipan cukai kita tu dah ada dalam tu. Banyak aduan tak, Puan, yang diterima oleh lembaga hasil sendiri? Memang banyak aduan, dan setakat ini kita hanya boleh wawarkan melalui media, publicity dalam TV, radio dan sebagainya. Tapi dari segi tindakan kita tu, kita memang tak boleh, sebab dia perlu dengan pihak yang polis dan juga pihak SKMM kan. Tapi dari segi di peringkat kita tu, itulah nasihat kita tu ialah jangan
panik. Kena rujuk kepada pihak yang berkenaan. Dan kalau dalam konteks LHDNM ni, eloknya kalau ada MyTax tu memang boleh terus tengok dan kita akan tahu dah bahawa yang pemanggil tu memang scammer kerana tidak sama, tidak bertepatan dengan maklumat yang kita sebagai pembayar cukai itu sendiri. Dan selain daripada itu, memanglah yang banyak juga terkesan ni adalah ibu bapa kita yang mungkin dah berusia. Jadi di peringkat kita ni kena selalulah remind, beritahu pada ibu bapa kita supaya jangan panik, jangan terkejut ataupun jangan terus rasa bimbang lah apabila panggilan sedemikian diterima. Sebaliknya kena buat pengesahan dan membuat simakan. Even golongan pesara pun juga selalu kita dapat aduan tentang perkara-perkara inilah. Jadi kita berharapkan supaya masyarakat kita ni lebih peka, dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sekiranya ada panggilan daripada LHDNM tu, buat semakan terdahulu sebelum apa-apa transaksi keuangan yang besar dilakukan. Okey, kita tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang tinggal. Jadi yalah, kita pun hampir-hampir akan memasuki tahun 2023 ni. Puan Noraini dan juga Puan Nizlin ya. Jadi mungkin apa lagi pesanan yang mungkin Puan Noraini ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia, pembayar cukai kita. Okay. First and yang pertama sekali, the present moment ni is all what we have. Okay, we live with it, we embrace it lah. Jadi we preparation for a better tomorrow tu starts from now. Jadi untuk tahun 2023 memang akan ada, tak larilah daripada pemulangan ataupun membuat pelaporan dan memfailkan cukai lah. Jadi kita boleh buat persiapan awal. Selalunya lah kadang-kadang last minute ni kawan-kawan selalu telefon bila dah tutup tarikh tu malam tu dah telefon ni macam mana ni, password tak ada dan sebagainya. Semua tak ada masalah sekarang, semuanya ada dalam MyTax. Jadi saya nak pesan siapakah yang perlu membuat pelaporan, individu yang bekerja, syarikat-syarikat perlu membuat pelaporan, dan jumlah pendapatan ni yang minimum ni 3,141 sebulan ya. Kalau kumpulkan dalam 38,000 lah, perlu membuat pelaporan lah, dan laporkan pendapatan dan kemudiannya menghantar borang dan membuat pembayaran melalui bayaran hasil. Dan tunggakan cukai untuk tahun 2020 ni, 2022 ni juga kalau seeloknya perlu dibuat sebelum 30 Disember 2022 ni lah ya. Dan selain daripada itu, sebagai kita nak pesanan kita ni adalah berkenaan dengan tanggungjawab, sebab kita yakin ataupun kita tahu bahawa cukai ni sebenarnya adalah aset bersama di peringkat negara. Jadi tanggungjawab kerajaan dan juga rakyat. Tanggungjawab rakyat bayar cukai, dan daripada situ kerajaan akan menggunakannya untuk pembangunan dan kemakmuran negara lah. Jadi kepada pembayar cukai di luar sana, jangan lupa tunaikan tanggungjawab untuk melapor dan membayar cukai pendapatan mengikut tempoh yang telah ditetapkan lah. Kerana sumbangan ini bukanlah sebagai sumbangan tuntutan undang-undang saja, tetapi adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Okey, alhamdulillah. Ada 2 minit lagi Puan Nizlin. Saya juga nak beri ruang dan juga peluang kepada Nizlin lah, serengka-rengkanya juga mungkin ada pesanan-pesanan terakhir yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah dari udara. Silakan Puan. Baik, terima kasih. Saya turut senada dengan Puan Noraini, iaitu cukai adalah aset negara, dan apabila ia merupakan aset negara, kerana itulah kita perlu pupuk dan perlu pelihara sebaik-baiknya. Dan rakyat yang layak membayar cukai ini perlu melaksanakan tanggungjawab mereka tanpa belah bagi, kerana aset itulah yang bertujuan untuk melestarikan pemulihan dan juga pembangunan negara seperti yang kita idam-idamkan. Dan mungkin akhir sekali saya ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada pembayar cukai di luar sana kerana telah bersama-sama membangun untuk negara.
Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nezlin Ridwan. Terima kasih kepada Puan Norani Mustafa kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan secara peribadinya pun saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu di ruang bicara ini, dan kita harap ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya, Puan. Mungkin selepas ini kita duduk lagi, mana tahu tahun 2023 akan ada satu sinar yang lebih gemilang bila kita cakap tentang pencapaian lembaga hasil dalam negeri Malaysia, dan saya yakin bahawa dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pegawai-pegawai di lembaga hasil dalam negeri Malaysia sendiri, matlamat yang ingin dicapai itu sebenarnya bukan satu perkara yang mustahil sebenarnya. Terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.